Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, selamat sejahtera. Apa khabar tuan-puan, saudara-saudari, para pendengar, para penonton yang saya muliakan? Mudah-mudahan pagi ini Allah bagi kita hidayat, rahmat, taufiknya untuk kita mudah berubah ke arah yang lebih baik. Dan pagi ini, dalam rancangan ini kita akan bincangkan bagaimana menangani masalah orang yang rendah diri. Ataupun anak-anak ke suami ke isteri yang rasa rendah diri lah, tak confident. Rendahnya apa? Tak yakin diri, tak confident, mengutuk diri, mudah nampak kesilapannya, tak nampak kehebatannya, tak nak bersaing dalam apa bentuk pun. Bila kita suruh bersaing, bagi dia, aku tak nak. Ini orang yang rasa rendah diri. Dia suruh jadi pemimpin, jangan. Aku ikut bolehlah, aku nak ke depan. Suruh jadi imam, saya kalau imam Zuhur, memang saya champion. Ini waktu maghrib, suara saya serak. Tiba-tiba je. Lagipun saya tak baca air mata. Adakah nak jadi imam tak baca air mata? Apa kena-mengena? Ini kadang rendah diri. Lagi? Orang yang mudah terpengaruh ke orang lain. Anak-anak ataupun kita orang dewasa yang mudah terpengaruh ke orang lain tanpa banyak fikir, tanpa banyak timbang. Mungkin sebab rendah diri. Kita tak yakin kita boleh membuat pertimbangan sendiri. Kita ikut pertimbangan orang lain. Jadi pak turut dan sebagainya. Terlalu bergantung ke orang. Kita kadang terlalu bergantung ke orang, itu pun sebab rendah diri. Always very dependent. Terlalu bergantung. Kemudian, Allah menyesali diri. Aku ni silap lah. 12 tahun yang lepas aku telah. Ada ke 12 tahun yang lepas punya perkara pun dia masih kesal. Itu mungkin rasa rendah diri. Jadi takut nak menerima tanggungjawab. Takut nak bertanya. Malu kalau ditanya. Budak sekolah kadang. Haris. Bangun. Wallah mak masa tu lah nak terberak, nak terkencing sebab cikgu nak tanya dia. Cikgu nak tanya dia terus sebab rendah diri. Tapi kalau orang yang confident, Fasil, ya cikgu, confident je. Haris Fadilah, saya cikgu, cikgu nak tanya cikgu. Confident. Jadi rendah diri ni, itu contoh. Apa puncanya? Punca rendah diri banyak. Kadang mak bapak terlampau menekan, terlampau suppress, tekan, kutuk. Satu, rasa rendah diri. Yang keduanya, mak bapak, adik-beradik, atuk nenek nampak buruk kita, tak nampak baik kita. Berkaitan dengan satu tadi. Nampak buruk. Bila baik, dia tak komen. Kalau buruk, dia kutuk, dicakap, disebut, diwar-warkan ke satu dunia. Maka kita lama-lama rendah diri. Yang ketiganya, kadang mak bapak sering bergaduh, abang kakak sering bergaduh, konflik rumah tangga banyak sangat, akhirnya dia rendah diri. Lagi, tak ada model. Tak ada model yang positif kat rumah tu ataupun di persekitaran. Tak ada contoh-contoh yang hebat untuk dijadikan panduan, jadikan model, jadikan ikutan. Nampak? Lagi, tak ada tempat untuk ataupun tak mudah untuk cari tempat untuk bertanya, membuat rujukan, berbincang. Jadi akhirnya dia tenggelam dalam keadaan yang bersendirian. Lama-lama dia akan rendah diri. Lagi, sering dibanding-bandingkan dengan orang lain, ataupun kadang kita rendah diri sebab ada kecacatan, macam saya ni tinggi lampai, kadang rendah diri juga sebab terlampau tinggi berbanding dengan orang lain. Contoh, ada sifat-sifat peribadi yang menyebabkan kita rasa rendah diri. Keadaan fizikal, prestasi yang rendah, dalam exam tak maju, akhirnya kita akan rendah diri. Jadi ini dia, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, para pendengar, para penonton yang saya muliakan, antara punca-punca seorang itu kadang rasa rendah diri. Jadi kita kena tahu puncanya. Untuk dapat mengatasi masalah ini, kita tahu puncanya. Jadi mak bapak, bos, ketua, guru, kaunselor, untuk cuba untuk menangani orang yang rasa rendah diri ini, kita kena tahu apa puncanya. Takut-takut kita beri ubat untuk penyakit yang salah. Dan saya teringat satu kata-kata hikmat yang saya rasa boleh kita share pagi ni. Kita kongsi bersama. Kata ini berbunyi, kalau nak ilmu, baca buku. Kalau nak pengetahuan, baca buku banyak-banyak. Kalau nak kebijaksanaan, perhati dengan teliti dan berfikir. Untuk dapat ilmu, bacalah. Baca dapat ilmu. Tapi untuk dapat kebijaksanaan, ada orang berilmu tapi rendah diri sebab nak cakap tak tahu, nak bagi pandangan tak tahu, tak berani. Dia banyak ilmu
tapi rasa rendah diri. Tapi untuk bijaksana, ini orang bijaksana yang kadang yakin diri dan dapat memberi manfaat pada orang lain. Bijaksana, kita kena banyak memberi perhatian, kaji, fikir dan sebagainya. Ya, bagus tu. Ya. Dan satu lagi perkara yang kita kena ingat ialah, saya terkenang kata-kata khidmat daripada Allahyarham Profesor Hamka. Dia kata apa? Waktu kamu lahir, kamu menangis dan orang di sekitarmu tersenyum. Berusahalah, berbaktilah, bekerja kuatlah agar waktu matimu kamu tersenyum dan juta-juta orang di sekitarmu menangisi kematianmu. Macam. Jadi kalau orang yang berusaha untuk memaunkan dirinya, kita akan bincang nanti bagaimana cara nak mengatasi masalah rendah diri ini. Ya, mudah-mudahan kita akan jadi orang yang yakin diri, usaha untuk jadi orang hebat, agar bila kita mati nanti, ada ramai orang yang sedih, ataupun kehilangan betul atas kematian kita tu. Jadi orang yang yakin diri ini orangnya hebat, orangnya cemerlang, berdikari, suka tolong orang, berbakti tanpa disuruh. Dia volunteer, dia kata orang tu sukarela untuk memimpin, menghadapi cabaran dengan semangat, boleh mengawal emosinya, mampu menghadapi kekecewaan, dia punya EQ tinggi, adversity quotientnya tinggi, artinya menghadapi cabaran dia tidak mudah patah semangat, dia terus redha, patah balik pada Tuhan dan sebagainya, Dan ini dia ciri-ciri orang yang tidak rendah diri. Lepas ni kita akan bincangkan apakah terapi, apakah kaedah untuk menangani orang yang menghadapi masalah rendah diri. Jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah bertemu kembali. Terima kasih kerana masih sudi bersama kami. Dan kita sekarang membincangkan bagaimana nak menangani orang yang rasa rendah diri. Bagaimana nak bantu orang yang rasa rendah diri ini? Sama ada anak, pekerja, pasangan hidup, teman-teman sekerja dan sebagainya. Jadi pertamanya, tuan-puan, adik-adik, anak-anak yang dimuliakan, langkah pertama untuk menangani orang yang rasa rendah diri ialah kita kena tukar paradigma kita. Tukar persepsi kita terhadap orang itu. Sebab, bak kata seorang sarjana, kalau kita melihat seseorang, bila kita melayan seseorang seperti adanya, dia akan begitu selamanya. Tetapi kalau kita melayan atau melihat seseorang itu secara yang cemerlang, insya-Allah dia akan bertukar menjadi orang yang cemerlang. Itu kata-kata hikmat tu. Satu lagi kata-kata hikmat yang berkaitan dengan isu kita ni ialah, kata seorang sarjana yang saya tak tahu siapa, yang saya tak ingat dah. Dia kata apa? Kalau kita sentiasa bersangka buruk terhadap orang, kita akan sentiasa nampak orang yang buruk-buruk dalam hidup kita. Alah, kalau kita bersangka buruk, dia itu memang penipu, dia itu kaki kelentong, dia itu memang pemalas, dia itu memang jadi kalau kita memang sentiasa bersangka buruk, kita akan sentiasa jumpa orang begini. Kita pandang sana kaki tipu, kaki bohong, kaki ponteng, kaki dan sebagainya. Jadi kalau kita sentiasa bersangka buruk, kita akan nampak orang yang buruk-buruk sekitar kita. Tetapi kata sarjana ini, kalau kita bersangka baik, kita akan lihat orang yang baik-baik ramai di sekitar kita. Kata orang putih juga, we see the world not as it is. We see the world as we are. Okay. Kita melihat dunia bukan seperti adanya. Kita melihat dunia seperti perasaan kita. Jadi ini langkah pertama untuk menangani orang yang rasa rendah diri ialah jangan anggap orang ini ada kelemahan. Jangan anggap orang ini memang orang yang tak guna, yang rendah diri, tapi orang yang perlukan bantuan. Orang ini banyak potensi. Orang ini ada kehebatan. Mungkin lebih hebat dari kita, tetapi perlu sedikit dorongan, tolakan ataupun motivasi dari kita. First step. Tukar paradigma kita. Jangan kata, memang macam ni. Dia ni memang low konsep lah, low self esteem. Ni memang rendah diri, susah nak bantu ni, memang incorrigible, memang tak ada harapan. Ini ada guru yang saya jumpa, minta maaf cikgu-cikgu. Ada guru yang saya jumpa kadang-kadang. Cakap gitulah. Ini Datuk, Doktor, ini dia, ini pelajar yang depan tu memang saya tak nampak ada harapan lah. Kadang baru masih bulan 1, bulan Januari, pergi ke sekolah untuk bagi kursus motivasi ke program teknik belajar ke, apa dia kata? Ni grup tu. Itu memang pada saya tak ada harapan dah. Form 5 ni memang lingkup ni. Ini yang akan menjatuhkan persentage ke sekolah kami. Nampak? Macam mana anak-anak murid ni tak rendah diri?
guru besar pengetua atau guru disiplin memandang rendah kepada mereka. Bulan 1 ada lagi 7, 10, 11 bulan untuk dibantu untuk ambil SPM bulan 11, bulan 10 dan sebagainya. Minta maaf ya. Ini senario yang real, kisah benar. Jadi macam mana ni? Ya, tolong tukar paradigma kita bahawa semua orang ada potensi untuk dibantu supaya mereka tidak rendah diri. Step number 1. Number 2. Dengari mereka. Orang yang rendah diri sebab orang tak pernah dengar cakap dia. Orang tak pernah dengar cakap dia. Anak kita ni cakap, kau budak-budak apa tahu? Diamlah, orang tua cakap jangan menyampuk-nyampuk. Oh, dulu. Style. Ya. Kan Abah dah kata, apa Abah cakap, kita kabi kuci kabi gem. Tengok bapak dia kata, saya dah bercakap, tutup, muktamad. Macam mana? Isteri pun diam, anak pun diam. Kesian ya. Tengok tak? Ya, saya 5 kali menangis tengok cerita tu. Ya, macho-macho ni pun menangis juga sebab pada saya mesejnya amat baik. Mesej tu ya, supaya kita ya kena kata orang tu dengarilah anak-anak. Orang tua dengarilah anak-anak. Guru-guru dengari anak murid, anak didik anda. Ya, mak bapak tolong ya saya ulang balik. Dengari anak-anak. Mengalahlah sekali-sekala dengan anak-anak tak apa. Bila kita dengari mereka, bos, pemimpin, dengari orang yang dipimpin. There are times, ada kalanya, ada masanya, orang yang dipimpin lebih tahu daripada orang yang memimpin. Ada cadangan orang yang dipimpin ni lebih baik daripada idea orang yang memimpin. Nampak? So therefore, justru, dengarilah mereka dari masa ke masa. Bila pandangan anak yang rendah diri ini kita dengar dan kita bagus nak, that's good. Tanya anak Abah. Abah tak sangka kamu bagi pandangan yang begitu canggih. Ya, bagus. Ya, kamu tadi tanya, kenapa cacing tak jadi ular? Tu soalan yang sangat baik. Hebat. Abah pun tak pernah terfikir ya, kenapa cacing tak pernah jadi ular ya. Jadi orang ni pun, budak ni pun tak rasa rendah diri. Sebab tengok, aku tanya soalan bodoh pun bapak aku kata best, bagus. Ni, bagus. Ya. Bagus, Direktur Amanah Sepuh, bagus saja. Ingat cerita tu ya. Okey. Jadi orang tu naik semangat. 2. Yang ketiganya, kita pamerkan kasih sayang. Pamerkan kasih sayang. Ramai mak bapak sayang pada anak-anak tak cukup pamer, anak rasa terbiar, anak rasa terpinggir, anak lama-lama rasa rendah diri. Ramai bos yang sayang pada anak buahnya, pada pekerjanya, tapi tak pamerkan kasih sayang. Anak buah rasa terpinggir, anak buah rasa tidak dihargai, akhirnya rendah diri. Alah, maklumlah kita ni operator. Ya, kita ni cuma kuli, kita ni semua tukang cuci, siapa nak pandang. Walhal kat negara maju, Jepun misalnya, ya, CEO, ya, managing director minta pandangan dari tukang sapu, tukang kebun, tukang siram pokok bunga, tukang ya minta maaf ya. Ini reality yang saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Ya, misalnya contoh. Lagi apa? Kadang-kadang kita ni kena beri puji-pujian dan penghargaan. Di samping kita mempamerkan kasih sayang, ya, kita berikan puji-pujian, ya, kita berikan puji-pujian dan penghargaan. Very good, fantastic, penghargaan, hadiah. Tiba-tiba anak kita aja out of the blue ya, dengar tak sangka, terus kita keluarkan sedikit. Nak, mesti nak. Pagi tadi abang nampak, ya, kamu pump basikal tu susah sangat. Lepas tu abang nampak kamu taruh lidah ya, tiup tu letak kat ludah, kamu pasang, kamu pakai kreativiti, cantik. Abang nampak kamu ikuti. Tanya, abang pun bagi RM10 sebagai hadiah. So bila kita bagi penghargaan, anak naik semangat ya. Apatah lagi kalau penghargaan tak disangka. Di TV3. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita masih berbincang tentang bagaimana nak menangani masalah orang yang rasa rendah diri, ya. Dan langkah seterusnya, saya yang kelima lah, ya, ialah kita kena sentiasa bentuk suasana hormat menghormati. Kat rumah tangga relevan, kat tempat kerja relevan, di pejabat, di kilang sangat sesuai, sangat relevan. Contohnya, kalau saya menghormati anak saya, ya, dengan nak masuk bilik saya ketuk bilik, ya. Nak pinjam barang anak saya darjah 1, ya. Nak pinjam pensil, pinjam. Muhammad Syazwan, boleh tak abah pinjam pensil? Ini akan menimbulkan dia punya rasa maruah dirinya. Tengok, abah aku, bapa aku nak pinjam pensil, aku pun minta izin. Dia terasa dihormati sebagai seorang manusia. Nampak? Bila kita hormat kat orang, maruah dirinya naik, ya. Jadi dia tak rasa rendah diri. Hormat menghormati, ya. Apa barang, ya, nak minta izin, nak masuk bilik, kita nak
Saya bapa, anak saya tengah tengok TV. Dia tengok sambil level tanya, Syakir, boleh tak abah tukar channel nak? Boleh bah? Terima kasih. Tengok. Apa salahnya? Alang kau ni apa tengok apa ni? Tak bapak tukar. Tak bapak tukar pakai remote control. Oh pula abah ni, engkau budak-budak. Aku yang beli TV. Memanglah betul. Anak berkata, jaga engkau. Jaga engkau pak. Bila aku jadi bapak kau jaga engkau. Anak-anak aku nanti teruk. Cucu bapak teruk nanti. Jadi rasa rendah diri akan terbentuk bila orang tak hormat kat kita. So suasana hormat menghormati rumah tangga. Please. Tolong ya. Saya pesan kat diri saya. Lagi. Saya teringat satu pesanan yang sangat baik dari seorang sarjana. Dia kata apa? Untuk menaikkan semangat anak buah, anak-anak atau orang ramai, ya, siapa-siapalah yang kita pimpin, supaya mereka tak sedar dirilah, amalkan prinsip 7 kali puji, 1 kali kritik. 7 kali puji, 1 kali kritik. Meaning, sebelum kita kritik, tegur ataupun kita sebut kesalahan orang, kita puji dia dulu. Ya, kita ya, tahulah, Jamli, kamu ni sebenarnya nak kata handsome pun bolehlah kata handsome. 1. Kamu ni rajin. Orang belum buka gate, engkau dah datang kerja pagi-pagi. 3. Kamu ni pakai kasut cantik sebab ada stokin. Yeah? Orang lain kadang tak pakai stokin, kau pakai stokin. Walaupun kadang warna tak sama, tapi tak apa, kau pakai stokin. Puji. 3. 4, 5, 6. And then cuma 1 lah jam ni. Ya? 1 je. Kita pun tegur dia lah. Ya, tegur dia. Ya, apa nak tegur, tegurlah. So, prinsipnya lah, 7 kali puji, 1 kali tegur. Ataupun kalau tak dapat 7 pun, puji dulu. Dengan ikhlas ya. Puji dulu, cari kebaikan orang tu, and then baru tegur. InsyaAllah, saya pun senang ditegur. Anak-anak senang ditegur. Siapa-siapa pun senang ditegur kalau kita mulakan dengan puji-pujian yang ikhlas. Find the good points of that person, and then criticize constructively. Dengan izin. Cakap orang putih sikit pagi-pagi. Ya? Shut up juga. Ya? Okey. Lagi. Yang seterusnya, kita kena bezakan antara perbuatan dengan si pembuat. Yang kita tak suka perbuatannya. Yang kita sayang si pembuat. Ya? Nak, mesti nak. Muhammad Syakir mesti nak. Abah sayang kat kamu. Abah sayang kat kamu. Tapi abah tak suka cara kamu tadi lipat 3 sembahyang lepas sembahyang subuh tadi. That's very bad nak. Kamu campak aja. That's very bad. I love you very much, but I don't like your behavior. Kalau lah mak bapa dapat buat begitu, anak-anak akan rasa nilai dirinya dihargai. Kalau seorang ketua kata, come here. Mr. Rocky Man. Rocky Man, come here. I respect you as a friend. Saya hormat you sebagai seorang kawan, sebagai seorang pekerja. Tapi, ini office bukan lu punya bapak tau, punya. Jadi you kena datang on time lah. Jadi artinya, yang kita tak suka, perangainya. Yang kita hormat, orangnya. Kalau semua bos, semua cikgu-cikgu, semua mak bapak dapat membezakan antara si pembuat dengan perbuatan itu, maka orang yang ditegur, dikritik, dimarahi tidak akan rasa rendah diri. Nampak tak? Mudah-mudahan kita amalkan. Lagi? Untuk juga membantu orang ni supaya naik semangat, ya, cuba cungkil bakat yang tertentu. Kadang-kadang anak kita tu, katalah anak tu rasa rendah diri, dia belajar tak pandai. Ya, melukis tak pandai. Tetapi repair basikal pandai. So, masa cuti sekolah, suruh dia minta kawan-kawan yang ada kedai mekanik, kedai repair basikal, workshop dan sebagainya. Kita suruh dia apprentice, kerja tanpa gaji untuk seminggu, 2 minggu cuti sekolah. Cuti sekolah panjang lah ya. Biar dia mahir. Manusia ni ikut kajian, bila ada satu kemahiran yang boleh diketengahkan, yang boleh diserlahkan, dia akan naik dia punya martabat dan dia punya keyakinan diri meningkat. Aku tak pandai belajar tapi aku pandai repair basikal. Aku tak pandai belajar tapi aku panjat pokok kelapa. Ya Allah, sebelah kaki je aku boleh naik. Kan ada dalam majalah 3 tu, ya, macam mana orang tu naik panjat pokok kelapa, selamba je. Ya, selamba je saya punya respect. Sebab saya walaupun handsome ni tak boleh panjat pokok kelapa. Contohnya lah ya. So, serlahkan bakat anak kita, serlahkan bakat pekerja kita, serlahkan bakat anak buah kita supaya mereka dapat meningkat nilai diri mereka. Ya, itu poin nombor 7, nombor 8. Lagi seterusnya, kadang-kadang orang bertindak tu ada punca-puncanya. Jadi bila kita fahami mereka, kita fahami tindak tanduk mereka, kita fahami kenapa mereka bertindak demikian, orang akan sedar bahawa jadi aku ni tak teruk sangat sebab aku buat silap tadi tu rupanya ada sebab-sebab yang munasabah. Ya, bila kita fahami tindak tanduk kesilapan anak kita tu,
punca-puncanya, maka mereka akan lebih yakin diri. Lagi, sekali-sekala, untuk menaikkan martabat ataupun nilai diri orang yang rasa rendah diri ialah minta pandangan dari mereka. Ya, kita panggilnya Haris. Ya, apa pendapatan kamu tentang cara, bukan pendapatan kamu lah, pendapat kamu gini. So bila dia diminta pendapat, dia akan rasa seronok. Bos aku minta pendapat dari aku pun bagi aku punya idea. Oh, seronoknya ya. Okey. Ya. Jadi yang lainnya, tuan-tuan puan-puan saya mulakan ialah kata pakar-pakar psikologi, untuk naikkan semangat, jangan pakai warna-warna gelap. Orang rasa rendah diri, suka pakai warna gelap supaya tidak dipandang. Warna yang tidak menarik supaya tidak dipandang orang. So, galakkan mereka pakai warna yang cerah sikit. Warna hijau, warna kuning, warna merah jambu. Ya, saya nampak pagi tadi Kak Yong pakai warna merah jambu. Ya, naik semangat ya. So, pakai warna yang cerah untuk menaikkan martabat diri, nilai diri dan sebagainya. Ya, jaga diet. Kadang orang terlampau kurus, rasa rendah diri, terlampau besar, rendah diri. Jaga exercise, diet dan sebagainya. Ya, dan akhir sekali, untuk kita bantu orang yang rasa rendah diri, doakan mereka. Doakan mereka dan suruh mereka berdoa banyak-banyak dan masukkan unsur keyakinan diri dalam doa. Ya Allah, jadikan aku seorang yang yakin, tidak rendah diri. Masukkan dalam doa. Untuk anak yang berkenaan, untuk orang berkenaan, dan kita yang orang yang dewasa ini, doakan mereka. Selamat maju jaya dan tolong bantu anak buah kita, anak kita supaya tidak rendah diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Senyuman ibunda, gerak tawa ayanda, sendang gurau penuh duka. Kasih yang dicurah, ikatan